Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. A'udzubillahi minash syaitonir kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi haramik. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya Ya Ahad Ya Samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la subhanallah. Bismillah masyaallah la yasri subhanallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin min Allah. Bismillah masyaallah la yahdi bi hasanati Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmata taqwa wa ansur alaina min khazanatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallallahu bi barakati syari wa antum maladun. Amin ya rabbal alamin. Hendak jumpa kita untuk pengisian sebentar tazkirah Ramadan. Hari ini dah masuk hari yang keempat, besok hari yang kelima. Allah sayang kita sampai masuk hari kelima, kita masih lagi Allah hidupkan kita lagi. Alhamdulillah. Untuk lagi barakah malam ni kita mulakan kita Al-Fatihah. Ya. Diterangkan bab puasa ni banyak yang diceritakan. Saya ambil basic-basic dulu ya. Masalah masih lagi dalam hari yang keempat, takut kita ada masih lagi ketinggalan ataupun tak mengetahui apa sebenarnya puasa. Faedah tu hari tu dah ceritakan ya, 10 faedah. Kemudian hari ini kita sentuh sikit ya, bab adab-adab puasa contohnya. Yang penting, antara yang terpenting yang dipesan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ialah adab ibadat puasa. Satu yang pertama ialah bab bersahur ya, bab sahur. Bersahur untuk berpuasa termasuk sunnah Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya bersahur itu adalah berkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni nampak hari dah puasa, macam mana sahur kita, InsyaAllah terbaik, betul. Hanya kita sahur ikut yang Nabi ajarkan. Contohnya jangan tak sahur langsung. Pasal apa? Kita nak berlapar mesti ada bekal. Nak bangun malam pun kita bersahur juga. Nak bangun tengah malam, kita sahur bila? Waktu kita zuhur. Sebelum zuhur kita tidur sekejap, 10 minit, bukan 10 jam, 10 minit ya? Tidur 10 minit, 9 minit. Kalau lah maksudnya bangun malam tu senang, nak bangun dengan kita. Itu sahur untuk tidur ya, biar kita boleh bangun malam. Bersahur ni yang Nabi ajar ada keberkatan. Bukan sahur pukul 1, pukul 2, itu tak panggil sahur, itu panggil sapa, betul? Makan malam ya, tak berhenti, dikodoknya makan sampai malam. Janganlah, ini 4 hari dah. Macam mana? Jaga sikit hati itu. Kadang-kadang kita terlupa hati, terlampau mengikut hati, makan pun terlampau ikut hati. Saya nak sentuh sikit catatan pada tahun 2016 ya, dicatatkan di sini bab hati ya, dalam Quran diceritakan. Dipesankan kita oleh Tuan Guru ni, semaklah hati kita. Ini tengah puasa ni, cuba renung hati kita, ke mana hati kita. Antaranya, semaklah hati kamu di 3 tempat ya, yang dimaksudkan dengan hati ialah hati nurani. Tempat-tempat tersebut ialah, pertama, ketika didengarkan ayat-ayat Al-Quran, alunan ataupun bacaan Quran ya, didengarkan adalah untuk hati, bukan untuk telinga saja. Waktu dibacakan ayat Quran tu, kat mana hati kita? Ni ya,
Ini baca, tadarus. Hati itu di mana? Mesti ada sebab ni. Sedih, bimbang, harap semua cukup. Jangan langsung tak ada bab hati. Kalau tak ada tu payah. Bila tak ada tu, ya nama inna dina indallah Islam. Tapi sekarang orang dah pijak-pijak kita. Kita tak terasa. Payah, mati sebenarnya hati kita. Kan sekarang orang hina, dipukulnya orang tu. Pasal apa? Puasa. Allahu Akbar. Main-main dengan bab Islam. Bukan saya nak berpolitik, bukan apa, tapi ni bab hati. Kalau kita dah mengaku Islam, kalau kita tak terasa juga bab mainan orang, tak kira lah kafir ke tak kafir, kalau dimainkan, apa kita nak cakap? Allah dah bagi peringatan kita dengan COVID-19. Allah bagi peringatan semalam, banjir lah, berpusing angin, macam-macam. Ini Allah tunjukkan kita. Allah tengok kita, bila hati kita ni bab Islam kita dimain-mainkan orang, dipijak-pijak orang, hati kita kat mana? Janganlah biar tak boleh buat perangai waktu hidup ni hal engkau, hal aku. Silap besar gitu. Kesilapan yang paling besar kita buat perangai nafsi. Hal engkau, hal aku. Kesilapan yang paling besar. Kita boleh buat nafsi besok di akhirat. Di akhirat betul aku, engkau. Walaupun yang engkau tu isteri aku, walaupun yang engkau tu anak kandung aku. Dalam kitab Tanhil Ghafilin diceritakan ayah tu markah pahala dia satu tinggal nak masuk syurga. Tak dapat memang ke neraka. Jumpa isteri yang disayangi, pujuk isteri dia. Kata isteri, betul awak sayang saya dulu sampai awak tak berani kahwin lagi. Betul? Bukan sayang, takut betul. Takut betul. Tanah dah tumbuh rumput pun tak nak juga kahwin. Bimbang jenazah tu bangkit. Sampai ke satu tak nak, takut betul. Sayang juga. Tapi bila waktu di akhirat besok, isteri kata minta maaf. Betul awak sayang saya, tapi saya pun sayang, saya awak juga. Tapi bila bab akhirat ni minta maaf. Kalau saya bagi pula, saya punya pun cukup makan, dia kata. Faham? Pahala dia cukup makan. Minta maaf. Surrender suami. Habis. Terserempak dengan anak kandung dia sendiri pun sama juga. Betul ayah dulu sayang saya, tapi sekarang ayah saya adalah saya. Nafsi. Hal kau, hal aku. Anak kandung. Walaupun kita didik sehebat-hebatnya. Tu tuan-tuan, hati. Maksudnya kita ni tak boleh buat perangai macam tu. Ni sekarang macam-macam dah berlaku, betul? Tak boleh kita diamkan diri. Dah melampaui batas sebenarnya. Saya dengar pun panas. Yang paling panas tadi, dia buat iklan judi dengan terlibatnya orang Islam, masukkan dalam iklan hari raya. Allahu Akbar. Kat mana hati orang Islam, tuan? Yang terlibat dengan iklan tu, hati dia kat mana, tuan-tuan? Hati apa, tuan-tuan? Tu kata tadi dan TV, kalau boleh dimasukkan balik dengan bab pemulihan. Kalau saya sunatkan sekali lagi. Geram, tuan, melampau. Main judi untuk iklan dalam bulan Ramadan pula tu. Nampak? Tak takut langsung dengan Allah Ta'ala. Ni kena renung, tuan, bab-bab tu. Ni balik pada hati tadi. Hati pertama dibacakan ayat Al-Quran. Di mana hati kita? Yang kedua, ketika di dalam majlis zikir. Waktu kita dalam majlis zikir, majlis ilmu, contohnya, waktu tu di mana hati kita? Majlis zikir ada dua. Satu waktu majlis ilmu, satu lagi majlis sembahyang tadi. Kita dah habis dah 8 rakaat, betul? Jangan kita rakaat ke-8 tu imam kata Assalamualaikum. Dah habis. Faham? 8 rakaat bukan 20, 8 je. Terkejut, dah habis. Cepat je imam. Dia marah pula tu imam cepat.
Waktu rakaat pertama sampai ke 8 tadi, kat mana dia? Allah, tuan-tuan. Tu sebab tu kena check. Kena buat checklist. Sama macam buka puasa. Waktu kita berbuka tadi, ya, kita makan kurma, buah kurma dengan air kosong. Kata Datuk Seri Kamus, jangan bangun, tunggu sekejap, 15 second, 30 second, renung, aku tadi puasa ke tidak? Jangan tengok orang lain, kita tengok ni 30 second tu, jangan terus sembahyang, termenung je, aku tadi puasa ke tidak? Termenung, check, takut, dia ada bab khauf, itu takut. Takut apa? Bukan takut dengan orang, takut dengan Allah. Bimbang tak diterima puasa kita. Dah masuk 4 hari ni. Bimbang kan? Bimbang. Tapi bila bimbang kita harap. Ada tak harap tu? Ada. Harap kepada siapa? Harap kepada Allah Ta'ala. Bila pada harap pada Allah Ta'ala, kita berdoa. Mohon. Minta kepada Allah Ta'ala. Bila minta, kita berdoa. Bila kita berdoa, kita sangka baik terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Dalam hadis qudsi, aku menurut sangkaan hamba-Ku. Dalam hadis qudsi. Kalau hamba dia sangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah pun bersangka baik dengan hamba-Nya. Ni tuan-tuan, tiap-tiap kali buka puasa, tiap-tiap kali berhenti sembahyang, termenung, aku sembahyang ke tadi, aku berpuasa ke tadi. Tu. Sebab tu jaga. Tu yang la'allakum tattaqun, takut betul-betul, takwa betul-betul pada Allah Subhanahu. Ayat Al-Baqarah ayat nombor 3. Betul? Tu. Hati yang disemak waktu majlis sembahyang ataupun majlis ilmu. Kadang-kadang majlis ilmu kita kadang Tok Guru kata pedas. Terasa tak kita? Terasa. Tok Guru mengata aku makan buka puasa banyak sangat. Tok Guru kata aku. Terasa? Terasa. Bila terasa, tersentak. Tersentak. Bau betul sampai ceramah tu. Ustaz tu mengata aku. Kan terasa tu. Jangan marah pula. Pasal apa? Kan kalau kita makan, siapa makan cili, terasa tak pedas? Terasa sini. Siapa makan nangka, kena tak getah dia? Mesti kena getah, kecuali dia pakai sarung tangan plastik. Betul? Tu. Nampak? Orang tu kata betul. Peribahasa Melayu betul. Kita ni kalau terasa, betul. Tersentak ni. Kalau kita ceramah, kuliah, senyap, baca sampai sadaqallahu azim, tak adalah siapa lah. Habis. Tu kena renung kita. Hati kita tu. Yang ketiga, ketika kita berkhalwat di waktu malam atau bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kan zaman ni, zaman Ramadan, betul? Cantik tempat dia, cantik waktu dia. Jangan tuan-tuan berhentilah TV, internet, WhatsApp, video call apa semua tu. Cukup kecuali dengan keluarga tu, lain cerita. Anak jauh ke, lain cerita. Tapi kalau tak ada benda, ambillah masa tu. Dibimbangi ini Ramadan terakhir, kata TV Al-Hijrah. Betul? Bukan saya kata ni, Al-Hijrah. TV Al-Hijrah kata kemungkinan ini Ramadan terakhir. Bila dah iklan banyak kali dan takut ini yang last. Bulan tahun depan belum tahu. Takut gelombang yang keempat rata kita semua. Boleh tak Allah buat? Allah boleh buat. Jangan main tuan-tuan. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari jalan, dekatilah Allah Ta'ala. Inilah Ramadan tuan-tuan. Nak tengok dekat kita dengan Allah Ta'ala kan. Waktu kita nak buka ni, kita tunggu lama, betul. Daripada pukul 5.30 sampai pukul 7 tadi, tunggu lamanya. Ya Allah, rumah dah siap masak dah. Kita dah baca surah Abah dah khatam 3 kali dah. Tak sampai-sampai. Pukul apa ni? Pukul 5.30 baca surah Abah lagi. Tak ada kerja lain. Ini zaman dulu lah orang suka baca surah Abah. Orang Indonesia kata Quran. Orang sudah khatam Quran. Nak Quran habis punya surah Abah. Tu. Dipanggil surah Abah tu Quran. Kita ni surah Abah lah. Banyak kali baca. Tengok 6.30. Gila jam tu dia kata. Dia tuduhnya jam tu gila. Padahal dia yang gila. Patutnya bacalah Quran. Nampak? Pasal apa lambat tu? Lambat tu, lamanya tunggu buka puasa pasal apa? Pasal kita dah dekat betul dengan Allah Ta'ala. Allah dekat. Nampak? Tu.
Tu cerita bab hati tadi. Semak hati kita 3 tempat. Ingat tadi. Pertama, apa dia? Semak waktu dibacakan ayat Al-Quran. Tadabbur tuan-tuan. Jangan dihatam aja. Ambil satu muka, ambil satu ayat. Lambat tak apa. Jangan digilai bab khatam tu. Kita nak biar khatam tak, alhamdulillah. Lagi satu, biar kita ketakutan, gementar dengan suara-suara ayat-ayat Allah Subhanahu. Kita baca-baca, hafal-hafal tapi tak gementar langsung. Orang dulu hafal, orang dulu khatam berkali-kali, makin lama makin dia takut dengan Allah Taala. Sebab tu ajak perang fi sabilillah dia tak ada masalah. Bangun terus, dia tak bimbang. Orang sekarang, orang kita ni nak berperang, nak lawan orang kafir, bimbang, siap belajar ilmu kebal. Betul? Ingat dulu, zaman dulu. Saya ingat lagi Tuan Guru semalam macam tu. Orang dulu nak lawan orang kafir perang. Sebelum perang tu belajar ilmu kebal. Kacau dodol tu kacau dodol. Kan Ramadan kan suruh kacau dodol. Bila kacau dodol tu kacau, bila pekat tu diangkat melekat, betul? Test siapa kebal. Orang dulu bijak. Orang yang muda pula tak bijak. Orang yang muda ni yang angkat dodol, pegang terus, melekat, meraung dia. Tak kebal. Orang tua relax je. Sebelum dia pegang dodol, dia pergi pegang hampas kelapa tu. Hampas kelapa tu minyak. Pegang. Apa jadi? Kebal. Tak melekat tuan. Tu kena tipu orang muda tuan. Itu cerita dulu tuan. Apa lagi macam-macam. Baca Quran terbalik-terbalik pun ada. Test. Ada ayat tu saya tak cerita. Saya salin bertunggu. Ayat tu test lengan ni dengan parang tak lepas. Silap baca potong betul. Tu nak perang, siap cari ilmu kebal. Pasal apa? Takut mati. Ni kena renung kita, janganlah. Tu cerita dia. Hati yang kedua, bila dibacakan majlis zikir, di mana hati kita, waktu solat di mana hati kita. Sebab tu antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah Taala ialah orang yang mampu bersunyi dengan Allah Taala sehingga mengalirkan air mata. Yang ketiga tadi, kalau boleh malam-malam tuan-tuan bangunlah, ni bulan Ramadan, ambil cuti ke, tidur lewat sikit, untuk apa? Kita biar mengalir. Tak nak menangis juga, kita buat juga menangis. Dan disuruh ulama-ulama, jangan langsung tak menangis, keras hati kita. Baca hadis pun tak nak menangis. Abu Hurairah baca hadis, dapat darat dari Rasulullah SAW, dia dengar terus. Bila nak baca tu pengsan. Bukan sekali, 3-4 kali nak bacakan untuk kawan ni. Kita baca hadis 40 berkali-kali, tak pernah sekali pun pingsan. Betul? Tu pasal apa? Mati hati kita. Ada 8 ciri-ciri hati yang hidup. Cuba tengok kita, Yang pertama, bila disebut nama-nama Allah, hati akan gemetar. Macam-macam nama Allah, tak betul? Macam-macam, ada 99 dalam Al-Quran. Bila dengar nama Allah tu, kita takut. Bila dengar azan tu pun bimbang. Pak, tak ada dia nak isap okok lagi. Azan tu disap okok lagi. Siap buat donat dekat asap tu. Tu donat. Donat besar-besar. Suka. Beruban dah tu. Bukan orang muda, beruban. Orang muda tak cerita. Kenapa beruban nak isap okok? Allah Akbar, Allah Akbar. Dia main donat lagi tu. Allah Tuhan. Penat tu tuan. Tu antaranya. Nak mengata tu, cakap terus. Tu bila disebut nama Allah Ta'ala, takutlah kita. Jangan langsung tak takut. Binatang, haiwan pun takut nama Allah Ta'ala. Ingat sejarah orang Afrika, orang Islam yang membuka negeri Afrika. Orang Islam sebenarnya. Bila masuk ke kawasan hutan Afrika tu penuh dengan binatang buas. Apa dia buat? Dia zikir nama-nama Allah. Lari binatang. Sebab tu kalau kita terserempak dengan binatang buas, kita mesti apa buat? Azan ataupun takbir. Bukan takbir raya. Faham? Kalau takbir raya, dia raya untuk kita. Faham? Tu. Harimau jangan main kan? Harimau. Disebut nama Allah Ta'ala, tak berani dia. Berundur je. Tu kena. Gajah yang dibawa oleh Abraham nak serang Mekah. Nak hancurkan Kaabah. Berundur tak ya? Berundur pasal apa? Dia nak
Dia tahu dia nak runtuhkan, diarahkan nak runtuhkan Kaabah. Gajah yang sebesar-besar daripada Afrika tu Abraha bawa, nak ajak suruh runtuhkan Kaabah. Gajah berundung. Manusia sekecil-kecil molek, berakal, berfikiran nak runtuhkan pula masjid dan surau. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Tu gajah tu binatang takut dengan nama Allah Ta'ala. Kita malu kita. Yang kedua, hati yang hidup ialah bila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman. Hati yang bertambah rindu, cinta, sayang kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bila dibacakan ayat Allah Ta'ala, contohnya Al-Quran. Suka kita tengok My Quran Time, betul? Dah 10 juzuk, kita bimbang takut tak habis nanti. Bimbang apa? Macam-macam boleh berlaku, betul? Tapi kita terus berdoa. Ditemu ramah pakcik daripada Johor tu, siap bak gerbang dekat rumah dia, My Quran Time. Bukan tulis Quran, dia tulis My Quran Time, gerbang. Cintanya dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala. Pakcik yang menjual kuih, kuih, boleh sponsor anak dia belajar macam-macam. Dia jual kuih, tapi dia tak miss My Quran Time. Bekerja, meniaga, tapi masih sayangkan Quran. Sebab tu nak meniaga ni pun janganlah. Kadang-kadang Allah bagi macam-macam sekarang ni. Kadang kita tak tengok bab kita meniaga. Pernah Nabi tegur orang meniaga, makanan tu Nabi tahu itu bukan makanan hari ini. Dia meniaga makanan yang semalam punya. Jangan tuan-tuan. Nabi dah tegur dah. Waktu dulu Nabi pergi ke pasar, Nabi nampak orang tu meniaga makanan tu bukan fresh. Pasal orang yang beli tu harga dia harga yang fresh. Betul. Sepatutnya bagi barang yang fresh. Betul kita boleh simpan dalam frozen, tapi kadang kena berpada-pada lah. Kalau frozen food lain cerita. Ni yang betul-betul memang makanan tu, janganlah. Jangan meniaga macam tu. Apalagi bulan Ramadan. Tak habis hantar pula ke surau. Pelahap betul orang surau. Janganlah nyanggap macam tu. Rosak. Saya ingat mak saya tu nak hantar kuih ke surau, nak hantar air teh Ceylon dulu teh Ceylon, tak main teh tebu, teh Ceylon. Tin yang warna kuning import daripada Ceylon. Ceylon tahu Ceylon? Kat mana? Oh, dia tak tahu Ceylon. Sri Lanka. Tu teh dia tahu sikit je. Bila tarik tu tengok macam mana. Cecah dengan roti canai. Tu. Bila nak buat teh tu fresh, panas, lepas tarawih orang Moreh. Hebat tak hebat? Suka orang surau. Kuih lepat ubi. Dengan pandan dia sekali. Pandan tak main celup gunting. Tu zaman sekarang. Ibu saya dulu selai buka. Pasal apa mak buka ni? Dibimbangi ada dinosaur dalam tu. Itu yang lemak masin. Betul? Tu. Kadang-kadang tak masan meniaga itu. Tak jaga bab meniaga. Kebersihan. Kita hantar yang bersih. Nak hantar ke surau yang bersih. Bukan saki-baki. Yang bersih. Betul-betul ikhlas buat. Ini kadang-kadang kita tak faham. Jaga. Pernah Datuk Ismail Kamus dulu tegur satu kedai roti canai. Kami ada situ. Dia minta bagi roti canai. Dia hantar canai, kari dal, tak. Ini kari bila punya? Ini hari punya. Semalam ni tak ada? Ini lah semalamnya. Perangkat kedai tu. Nampak? Tok guru jangan main tuan. Dia bagi terus. Tu kena kita. Bab tu. Hati yang hidup. Yang kedua, bila dibacakan ayat, Allah Ta'ala bertambah iman. Yang ketiga, hati yang hidup ialah hati yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang serah bulat-bulat dengan Allah Ta'ala. Nak keluar rumah tadi, Bismillah, tawakkaltu Allah. Wala hawla wala quwata illa billahi waliyil. Serah terus bulat-bulat. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Allah mendengar. Kita serah bulat-bulat terus kepada Allah Ta'ala. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Nak keluar rumah, bergantung, tinggalkan rumah. Naik kereta, bergantung dengan Allah Ta'ala juga. Tu baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Satu-satunya ayat yang bunyi betul? Saya tak ingat surah apa. Tapi itu ada doa tu. Lepas tu baca doa
naik kenderaan, alhamdulillahillazi sakhkhara lana, sampai habis. Tu bismillahirrahmanirrahim. Tekan minyak sampai di sini. Sampai. Saya dah boleh buat listen sampai. Tak ada kamera pun. Kalau kena juga kamera macam mana? Pergi surau balik belajar tajwid. Ya, takut salah tajwid tuan-tuan, salah baca. Tu doa penting tuan-tuan, ya. Jangan. Ni Ramadan jangan miss buat doa. Dan lagi satu, kan dikatakan sekarang ni bulan puasa dibuka pintu-pintu syurga. Betul? Seluas-luasnya, kata Ustaz Wadi pagi tadi saya dengar, tak ingat radio apa kata dia, betul, pintu syurga dibuka sebulan ni complete set. Lepas ni dia tanya Ustaz tu, lepas ni pintu dia tutup, confirm tutup, 11 bulan tu tutup terus pintu syurga. Ni Ramadan yang Allah buka sebulan pintu syurga buka. Takkan kita nak tunggu apa lagi? Kena renung gitu, ya. Yang seterusnya, hati yang hidup. Keberapa? Keempat. Kelima. Keempat, hati yang memahami apa yang didengar dari tazkirah ataupun peringatan, timbul kesedaran. Bila Ustaz cakap pedas rasa, terasa pedas. Ustaz kata Ramadan balik kampung, sahur dengan bapa, sahur dengan mak, pahala banyak. Ya, jangan kita sombong buka puasa di hotel, buka puasa di kedai, buka puasa di restoran, tapi sekali pun tak buka puasa dengan mak kita, dengan bapa kita. Apa jadi? Kita hiris hati-hati orang tua dalam bulan Ramadan. Dia tak cakap, dia tak menangis, dia cuma tergenang air mata tu. Bila air mata mengenang kat mata tu, apa jadi tuan-tuan? Ni dalam ni luka hiris. Seorang anak pun tak balik. Ada berapa anak? 10. Berapa yang balik? Seekor pun tak balik. Tu keras ke? Ustaz cakap straight, bagi sentak sikit supaya kita balik. Balik tuan-tuan. Dapat rentas negeri, rentas desa ke? Baliklah. Untuk dapat pahala yang memang takkan dapat lagi. Selagi orang tua tak mati, selagi itu kita akan dapat pahala. Tapi kalau orang tua mati, habislah. Masuk tanah. Janganlah nak menangis atas kubur, tak payah. Buang masa. Ni tengah hidup ni, umatmu diberi peluang hidup bersama kedua ibu bapakmu, tapi umatmu tak nak buat kebajikan dengan ibu dan ayah dia. Umatmu masuk neraka. Jibril kata. Nabi kata apa? Amin. Nampak tuan tara ni ditegur oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang kelima, hati yang terkesan daripada pandangan mata, melihat dari pandangan mata hati. Surah Al-Hijr ayat 75. Bila mata tengok apa Allah buat. Allah tunjuk COVID-19, betul? Tak nampak langsung binatang tu. Sampai sekarang tak jumpa, betul? Tak jumpa. Tu maksudnya apa? Allah tunjuk depan mata, peringatan Allah terlampau dahsyat. Sebelum tu Fir'aun dapat depan mata juga. Bukan live streaming, ni live streaming tuan-tuan. Yang depan mata, yang kita sekarang ni depan mata, tu yang pakai topeng tu. Nampak? Depan mata, duduk jauh-jauh, tak benda tak tahu. Nampak? Takut. Itu SOP Allah Ta'ala. Allah hantar pada KKM, Allah hantar pada MKN. Alah, rakyat semua jauh-jauh semayang. Dulu dia nak mampus, tak nak rapatkan saf. Siap pilih tempat bawah kipas, bawah aircon. Siap tulis nama dekat sejadah. Sekarang bawa sejadah sendiri. Betul? Allah, tuan-tuan, Allah bagi ingat dahsyat sekarang ni. Betul. Yang ke berapa? Yang ke-6, hati yang memudahkan mata untuk menangis kerana takutkan Allah Ta'ala. Tu hati yang hidup. Hati tu mudah menangis. Tuan bila baca Quran tu, buat menangis. Takut peringatan Allah. Mudah mata ni menangis. Jangan mata menangis benda lain. Tak balik kampung nangis. Tu pelik. Betul? Dengar lagu raya, nangis terus. Lagu Piramli tu, ya? Tiap-tiap tahun ulang. Allah, baru ni saya lalu depan kedai RM2 depan dalam Bandar Kajang. Dipasangnya lagu raya. Belum puasa lagi. Tak jadi, saya masuk balik kereta. Saya pula nangis. Allah, pelik lagi. Belum Ramadan lagi dah pasang lagu raya. Allah. Kalau kedai Melayu tak apa tu. Cakap payah pun. Mana tadi? Yang nombor 6. Yang ke-7, hati yang sentiasa membesarkan akhirat, kenal Allah, kemudian takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu.
hati yang selalu besarkan akhirat. Terkejar-kejar kita ke surau untuk mengejar Lailatul Qadar, betul? Tu bab akhirat paling hebat. Ada orang terkejar-kejar di pasar malam, terkejar-kejar di downtown, uptown, terkejar-kejar di shopping complex, walaupun dalam keadaan SOP, tapi masih terkejar-kejar lagi, tak berhenti. Kejarlah Allah Ta'ala, jangan dibiarkan. Kita nak kena lari kita kepada Allah Ta'ala, bukan lari daripada Allah Ta'ala. Tu kena konsep tu, lari kepada Allah Ta'ala. Tu cari bab akhirat. Yang ke-8 akhir ni, hati yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, iaitu beribadah kepada Allah. Ni ada tinggal lagi 26 hari kan? Dah 4 hari habis. Apa yang kita nak buat lagi? Cari strategi macam mana nak habiskan Quran contohnya. Boleh habis tak Quran 1 bulan? Boleh tuan-tuan. Satu waktu semayang lepas subuh, lepas zuhur, ambil 5 muka surat. 5 muka surat berapa juzuk? Suku juzuk tuan-tuan. 5 kali 5 25 muka surat. Dah 1 juzuk, suku. Satu juzuk suku. Kali berapa? Boleh habis. Boleh buat 2 kali 3 kali. Yang surau, yang masjid. Kita di rumah macam mana tuan-tuan? Kalau rumah tak dibacakan ayat Quran, rumah tu mati. Orang ni tak mati, rumah tu mati, tak ada roh. Sangkar burung, kalau burung yang tak ada, apa jadi sangkar? Reput. Rumah yang di kampung-kampung tak ada penghuni, semua duduk bandar, anak pun keluar bandar, mak bapak dah tak ada, tinggal rumah. Apa jadi rumah tu? Saya tengok sini kan, di botol, runtuh terus. Walaupun kayu cengal, walaupun kayu jati, mati, jatuh terus. Nampak? Tu nak hidupkan kita ni, kita kena ada Al-Quran. Maksudnya di rumah pun baca kan. Bagilah, bukan nak kejar khatam, tapi bagi-bagi isteri, suami, anak-anak, bagi. Tutup TV tu, cukup. Kata Tok Guru ni Aziz dalam surah Yunus tafsiran dia, kalau dah terlajak manusia ni, ghostan. Tahu ghostan? Perkataan lama, betul? Ghostan apa? Berundur, berhenti berundur, baliklah kepada Allah Ta'ala. Cukup yang lepas. Ingatan Allah Ta'ala, tak tahu lepas ni tuan-tuan, tak tahu lagi lepas ni, kita tak tahu apa yang Allah nak buat, kita tak tahu. Tu dia 8 hati yang hidup. Dapat tuan-tuan? Semua hafiz ni, tak jatip ni, memang hebat. Tak apa, boleh tengok dalam audio kuliah, ada, boleh tengok ulangan ni. Cakap turut malam ni, tidak nanti pukul 12 tak habis. Satu buku banyak lagi dalam situ ni. Mana yang terbaik, semua yang datang di waktu saya mohon ampun ambil masa, teruskan cari yang terbaik, cari Allah Ta'ala terus, kejar, dapatkan Allah Ta'ala terus. Mudah-mudahan dapat kita cukup sebulan ni. Besok 1 Syawal Allah panggil kita redha. Boleh tuan-tuan? Kita nak raya yang terhebat di sana. Raya ni tak ada apa. Raya yang paling hebat di akhirat. Yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah surah Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'malana wassahih lisanana wa nawwir qulubana wassabbit imanana wa ahsin a'malana wassi' arzaqana wa ila al-khayri qaribna wa 'ani syarrina wa qdi wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahassanna bi jannatu jabal wa sanna bala allazi la yamut sifatan bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.